Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا زدنا علما وحكمة. Hari ini kita katakan dulu akan perbincangan berkenaan dengan mazhab Syiah. Menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin dan Asy-Syahrastani di dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, Syiah ialah nama yang diberi kepada mereka yang mendakwa sebagai pengikut Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan menganggapnya lebih daripada para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Mereka lahir menjadi suatu aliran pemikiran atau mazhab setelah berlakunya ketegangan yang terjadi ekoran peperangan di antara Ali karramallahu wajhah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan syahidnya Ali karramallahu wajhah dan syahidnya cucu Nabi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang dibunuh dengan zalim. Peristiwa yang kejam dan dikutuk oleh seluruh umat tanpa mengira mazhab Sunni, Syiah dan Khawarij. Seterusnya wafatnya, meninggalnya angkatan pertama di kalangan Ahlul Bait radhiyallahu anhum. Maka lahir pula di kalangan mereka pandangan-pandangan yang tersendiri berhubung akidah dan syariat. Di antaranya mereka berpendapat bahawa kepimpinan negara atau imamah menjadi salah satu daripada rukun dan prinsip Islam. Dan tidak harus pada Nabi membiarkannya dan menyerahkannya kepada umat semata-mata. Dan imam itu bersifat maksum, bersih daripada dosa. Ini pendapat yang sudah mutaakhir. Perlu diketahui jangan kita terlanjur dalam perbincangan tentang Syiah ini. Kerana generasi awal yang dinamakan Syiah itu ialah merupakan pendukung dan penyokong Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah. Ini berlaku selepas wafatnya Nabi SAW yang akan kita baca. Jadi Ibn Abbas, bapa saudara Nabi SAW, Az-Zubair dan Talha radhiyallahu anhuma. Mereka adalah sahabat-sahabat yang ulung. Dan beberapa orang lagi yang bukan calon-calon para sahabat. Mereka ini radhiyallahu anhum yang dijanji syurga oleh Nabi SAW. Jangan tuduh sesat mudah-mudah. Ini generasi awal.
Kemudian ulama-ulama salaf di kalangan mereka, iaitulah keluarga Nabi yang berada di abad yang pertama, yang kedua dan ketiga hijrah, yang disebut sebaik-baik qurun. Setelah dibuat keputusan di Saqifah Bani Sa'idah, semua mereka bersepakat menyokong Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian menyokong Sayyidina Umar, menyokong Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Masuk Sayyidina Ali menjadi menteri, menjadi hakim di zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ini mesti dipahami. Masa itu tak timbul lagi mazhab Syiah ini. Pandangan itu dihilangkan. Dia menjadi tajam selepas berlakunya fitnah bencana pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali mengutuk pembunuh Sayyidina Uthman, maka menugaskan anaknya Hasan dan Husain dan pemuda-pemuda sahabat supaya mempertahankan Sayyidina Uthman dan bersedia untuk berperang dengan mereka yang mengepung rumah Sayyidina Uthman. Tetapi Sayyidina Uthman sebagai khalifah tidak mengizinkan. Sayyidina Uthman lebih reda mati sebagaimana anak Nabi Adam AS yang dibunuh oleh saudaranya daripada jadi pembunuh. Lebih baiklah dia dibunuh. Menyebabkan pemuda-pemuda sahabat ini tidak bertindak, dan mereka yang melampau itu membunuh Sayyidina Uthman. Kemudian para sahabat yang besar bersepakat membai'ahkan Sayyidina Ali menjadi khalifah. Dibai'ahkan khalifah yang sah. Tiba-tiba Muawiyah yang jadi keluarga Sayyidina Uthman, perlu dipaham Abu Sufyan menyokong Sayyidina Ali jadi khalifah, atau sokong Abu Bakar. Tapi disanggah oleh Sayyidina Ali, disanggah oleh keluarga Nabi pada masa itu, kerana mereka menyokong Abu Bakar menjadi khalifah. Alasannya kerana Abu Bakar Bani Tamim, Abu Bakar daripada kabilah yang dianggap sebagai tidak berpengaruh dalam Quraisy juga. Bani Hashim dan Bani Umayyah lebih kuat. Itu berlaku perselisihan pandangan dari segi cabangnya. Tapi dapat diselesaikan. Ketajaman selepas Sayyidina Uthman dibunuh, dan Bani Umayyah keluarga Sayyidina Uthman meminta Sayyidina Ali supaya menghukum mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman. Negara dalam keadaan darurat. Antara pembunuh Sayyidina Ali itu ialah pemimpin kabilah yang ramai pengikut. Kalau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertindak, akan berlaku huru-hara yang lebih besar. Maka Sayyidina Ali tidak bertindak, menangguhkan tindakannya. Ini memarahkan Muawiyah dan keluarga Sayyidina Uthman. Timbul salah faham dan berlakunya peperangan. Peperangan Al-Jamal. Sayyidina Aisyah, isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, Talha dan Zubair berperang dengan Sayyidina Ali dalam perang Al-Jamal. Mereka dikalahkan. Sayyidina Ali menghantar Aisyah pulang ke Madinah dengan selamat, tidak menjadi tawanan. Zubair dan Talha berundur daripada perang, tapi dibunuh oleh orang. Itu berlaku kemalangan. Kemudian perang Siffin antara Ali Muawiyah. Kerana salah faham masalah pembunuhan Sayyidina Uthman. Masalah cabang sahaja, tidak sampai kepada peringkat-peringkat yang menjadi asas rukun Islam. Bila berlaku perbalahan, masing-masing tak terima
ulama-ulama yang menyokong pihak yang lain. Ini menimbulkan mazhab-mazhab yang kemudiannya yang membabitkan hukum syariat. Kerana membabitkan hadis-hadis yang diterima dan ditolak. Dan sumber hukum Islam yang berbeza pandangan. Termasuk rukun Islam. Syiah mengatakan imamah salah satu dari rukun Islam. Tak jadi keluar daripada Islam sebab itu. Itu termasuk cabang juga. Walaupun kita mengetahui rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Di sana ada hadis-hadis yang menyebut rukun-rukun. Yang lain daripada rukun-rukun kita sebut yang masyhur itu. Ini termasuk dalam masalah perbincangan cabang. Kalangan Syiah berpendapat. Ini yang mutakhir. Bahawa kedudukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai orang yang layak menjadi khalifah. Bukannya dengan syura sahaja. Tetapi berdasarkan pada nas secara jali, terang. Dan khafi tersembunyi. Nah yang jali itu diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW. Man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu. Artinya sesiapa yang jadikan dia aku sebagai tuan, pemimpin, maka inilah Ali yang dijadikan tuannya. Dan sabda Rasulullah SAW, aqdakum Ali. Artinya orang yang paling layak menjadi hakim di kalangan kamu ialah Ali. Orang Syiah menjadikan hadis ini dalil, Sayyidina Ali layak jadi khalifah. Termasuklah hadis mengatakan, anta bimanzilati Harun bin Musa walakin la nabiyya ba'di. Wa engkau wahai Ali macam Harun Nabi Musa. Tapi tak ada nabi selepas aku. Kalangan Syiah menjadikan ini dalil bahawa Sayyidina Ali adalah layak jadi khalifah. Sebenarnya hadis-hadisnya ada sebab. Macam ayat Quran ada sebab turun ayat. Hadis ada sebab juga. Hadis yang pertama, man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu. Barang siapa yang jadikan dia aku sebagai tuan, maka ini Ali yang jadikan tuannya. Hadis ini berkait pembalahan di antara Zaid bin Harithah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali anak angkat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi. Zaid bin Harithah juga anak angkat Nabi juga. Asal dia hamba yang dimerdekakan. Hamba yang diberi kepada Khadijah, Khadijah memerdekakan dan Nabi jadikan sebagai anak angkat. Ali anak angkat, Zaid pun anak angkat. Zaman muda, dua-dua ini berkelahi berbala. Terus Nabi kata, kau ni hamba. Bukan kaitannya sebenar dengan Nabi. Aku ni sepupu Nabi, anak angkat Nabi. Engkau ni asal hamba dimerdekakan. Lalu Nabi melaraikan antara dua ni. Zaid adalah anak angkat dia. Cuma Sayyidina Ali ni, itulah sepupu dia. Dan Nabi sebutlah, man kuntu maulahu fahadha Ali maulahu. Barang siapa yang jadikan aku tuan, Ali adalah tuan. Mana Ali lebih rapat daripada Zaid. Itu maksudnya, bukan mandi dilantik jadi khalifah. Adapun hadis akhdakum Ali yang layak jadi hakim Ali. Ini Nabi hantar Sayyidina Ali pergi ke Yaman jadi hakim. Sayyidina Ali tak nak pergi. Sayang nak tinggal Madinah, nak tinggal Nabi. Nabi tugaskan juga Sayyidina Ali pergi ke Yaman, jadi hakim di Yaman. Kemudian Nabi panggil. Masa nak dibalik, hantar Mu'ad bin Jabal jadi hakim. Mu'ad nasib dia. Masa Nabi wafat, dia tak ada di Madinah. Mu'ad bin Jabal. Jadi Sayyidina Ali ni ada di Madinah pada Nabi wafat. Ini berkait dengan Sayyidina Ali yang layak jadi hakim. Adapun hadis mengatakan engkau macam Harun dengan Nabi Musa.
Ini berkait peperangan Tabuk. Bila Nabi nak pergi berperang di Tabuk, Nabi SAW melantik Sayyidina Ali menjadi pemerintah, menggantinya di Madinah. Bila Nabi tinggal Madinah, Sayyidina Ali jadi pemerintah Madinah. Orang-orang munafik bercakap, Sayyidina Ali penakut, tak mahu pergi berperang. Kata dia penakut. Dan macam-macam lagi. Menyatakan Ali, kalau marahlah, dan memang dia seorang pahlawan. Lalu kejar Nabi di tengah jalan. Nak ikut sama dia Tabuk. Dan timbul orang tuduh dia sebagai penakut dan sebagainya. Lalu Nabi kata, engkau ni macam Harun dan Nabi Musa. Adik-beradik Nabi Musa dan Nabi Harun. Rapatnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Engkau rapatnya aku, begitulah. Bukan bermakna menentukan menjadi khalifah. Hadis ni ada sebab. Tapi orang Syiah menganggap bahawa Sayyidina Ali jadi khalifah lebih layak pada Abu Bakar dengan sebab hadis ini. Sebenarnya perlu dikaji dengan cara lebih mendalam. Dan sikap Sayyidina Ali sendiri bersama dengan Abu Bakar mendukung Abu Bakar menjadi khalifah dan mendukung Umar jadi khalifah, mendukung Osman jadi khalifah. Dan dia lebih muda pada orang lain. Itu penyusunan begitu. Seluruh umat Islam kepada kelebihan yang disebut dan hadis tersebut. Memang Sayyidina Ali ada kelebihan. Tetapi perbincangannya dalam menentukan Ali radhiyallahu anhu secara khusus dengan menafikan ketokohan yang lain daripadanya menjadi khilaf. Ketokohan dalam bab ilmu dan lain itu khilaf ulama. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Sayyidina Ali lebih alim daripada orang lain. Memang Sayyidina Ali alim. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar lantik dia jadi hakim kadang-kadang. Sayyidina Umar lantik jadi hakim. Banyak masalah-masalah yang tak selesai, Sayyidina Ali dapat selesai, dapat jawab. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Ali lebih afdal daripada Uthman. Ini khilaf. Bukan masalah siapa jadi khalifah. Masalah kelebihan itu khilaf. Nah, yang khafi antaranya ialah Rasulullah SAW pernah menghantar Ali karamallahu wajhah untuk membaca surat Bara'ah pada jamaah haji, bukannya Abu Bakar. Iaitulah haji tahun yang Nabi belum guna tunah Hajjatul Wada. Nabi Abu Bakar pergi haji. Memimpin orang Islam pergi haji ke Mekah. Bakar pergi haji. Masa itu, orang pergi haji bercampur. Orang kafir pun pergi haji juga. Orang jahiliyah belum masuk Islam masih pergi haji. Masih ada amal-amal jahiliyah masih berlaku. Allah Ta'ala turunkan surah Bara'ah yang berkait dengan membersihkan Mekah daripada kekotoran syirik dan sebagainya. Dan Sayyidina Ali ditugaskan untuk membaca surah Bara'ah. Bukan Abu Bakar. Ketua hajinya Abu Bakar, tapi yang baca surah Bara'ah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini juga nas yang khafi. Mengikut Syiah, Ali berlayak ada khalifah. Tetapi masa hijrah, Nabi bawa Abu Bakar teman dia. Mesti baca itu juga disebut dalam Quran. Saniyasnaini idhum fil ghar. Orang yang kedua ketika Nabi dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saya pergi ke Iran. Tengok Quran. Di Iran, Quran yang sama juga. Ada terjemahan bahasa Parsi. Saya tengok ayat ni, walaupun tak tahu bahasa Parsi, tapi ada perkataan Abu Bakar. Disebut Abu Bakar. Diakui Abu Bakar adalah sahabat yang teman Nabi masa hijrah. Tetapi galang ganti tempat tidur Nabi Ali masa Nabi dah berhijrah. Ada kelebihan Nabi pula di situ. Masing-masing tempat. Jadi keadaan yang lain, bukan masalah lantik jadi khalifah. Alasan tersebut di atas tadi, mazhab Syiah pendapat bahawa kepimpinan negara Islam mesti diserah pada Ali karamallahu wajhah dan keturunannya. Melantik orang lain berarti merampas hak dan melantik orang yang kurang kelayakannya.
Bahkan ada di antara mereka yang melampau sehingga mengatakan zalim dan kafir. Ini Syiah yang melampau, kita akan baca. Syiah ni berpuluh-puluh mazhab, bukan 4 mazhab. Berpuluh-puluh mazhabnya. Jadi ada yang sederhana dan ada yang melampau. Yang melampau ni keluar daripada Islam lah. Macam ahli sunnah juga ada yang melampau. Semayangnya ikut mazhab Syafi'i. Tapi bab lain ikut bukan Islam. Itu melampau lah tu. Itu ada. Semua mazhab itu ada. Pada awalnya kemunculan mazhab Syiah kerana ijtihad hukum fiqh siasi, fiqh politik Islam. Dalam perkara pelantikan khalifah atau ketua negara sahaja. Kekhilafan berlaku kerana ketegasan mereka bahawa kelayakan kepada ahli bait mestilah daripada kalangan zuriat Rasulullah SAW selepas berlakunya pembunuhan dan peperangan. Tiba-tiba mereka yang menang memerintah negara mengambil tindakan yang zalim terhadap zuriat Rasulullah SAW kerana takut ada pengaruh mereka dan simpati umat Islam kepada mereka. Tindakan tentang oleh para ulama sahabat dan tabi'in. Sehingga ada kalangan ulama yang dibunuh seperti Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, kalangan sahabat. Dan lain-lain di kalangan para sahabat. Dan Sa'id bin Jubair di kalangan tabi'in. Bahkan semua para ulama mazhab Ahlussunnah yang menentang kezaliman itu ditindas. Seperti Imam Abu Hanifah dipenjara sehingga mati. Imam Malik diperlakukan, Imam Syafi'i juga, Imam Ahmad. Dan lain-lain diseret dengan zalim, padahal mereka bukan mazhab Syiah. Dari segi politik dan fiqhnya. Ini berlaku perkembangan dalam sejarah apabila naiknya Bani Abbas, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas. Bani Umayyah ni keturunan Umayyah, keluarga Sayyidina Uthman, Muawiyah bin Abi Sufyan dan zuriat dia jadi khalifah. Ini Bani Umayyah. Kemudian tidak balas daripada keluarga Nabi, Bani Abbas, bukan Bani Hashim. Bani Abbas ni Abbas saudara Nabi. Yang memberontak, menggulingkan Umayyah, tubuh kerajaan Bani Abbas. Bani Abbas. Pada masa mereka jadi kerajaan ini, mereka menindas Bani Hashim, keluarga Nabi. Menindas zuriat Nabi, daripada Hasan dan Husain. Sebabnya kerana orang ramai menghormati zuriat Nabi ini. Lalu dibimbang, pengaruh mereka berkembang menyebabkan ada yang dipenjara, ada yang dibunuh. Tak ada pasal-pasal. Menindas keluarga Nabi kerana nak pelihara pengaruh pemerintahan. Menyebabkan ulama-ulama menentang kezaliman ini. Bukan kerana Syiah tidak, kerana menentang kezaliman. Di antaranya ulama sahabat, ulama tabi'in, bukan sembarangan. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma bertindak mengangkat senjata menentang Umayyah dan merampas kuasa di Hijaz, Mekah, Madinah, Taif. Berkuasa di situ menentang Umayyah yang berpusat di Syria. Berlaku peperangan zaman Walid bin Marwan, dihantar Panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi menyerang Mekah. Abdullah bin Zubair dibunuh. Termasuk dengan Abdullah bin Zubair ini beberapa orang sahabat Nabi yang muda-muda dibunuh. Kerana mereka menentang kezaliman terhadap ahli bait, keluarga Nabi SAW. Sa'id bin Jubair, ini ulama tabi'in. Ulama tafsir yang terkenal, ulama tabi'in. Tabi'in ini murid para sahabat, murid para Sayyidina Ali, murid Ibn Abbas, murid Abdullah bin Umar, murid sahabat-sahabat ulama. Abdullah bin Sa'id bin Jubair dihukum pancung oleh Hajjaj bin Saqafi kerana mereka menentang kezaliman terhadap keluarga Nabi. Padahal mereka ini bukan daripada Syiah, ahli sunnah juga. Bersepakat membela, mengutuk pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala. Ini bukan Syiah saja. Di zaman Abbasiyah, Imam Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi dipenjara dan mati dalam penjara. Kenapa? Kerana Imam Abu Hanifah
tidak menyokong Abu Ja'far al-Mansur yang jadi khalifah di masa itu. Dan bersimpati dengan Ja'far as-Sadiq, Imam mazhab Imamiyah. Tokohnya lain, tapi politiknya mendukung keluarga Nabi. Lalu Abu Ja'far al-Mansur nak lantik Abu Hanifah jadi ketua hakim negara. Dia tolak jawatan itu. Dipenjara sehingga mati dalam penjara Imam Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, dihukum sebab macam nak tercabut bau dia sebab. Kenapa? Kerana orang tanya hukum. Tolak mukrah. Apa hukum tolak yang dipaksa? Seorang suami dipaksa oleh orang cerai. Bini mu tak cerai, aku pukul, aku bunuh. Lalu dia cerai. Imam Malik kata tolak ni tak sah, tak jatuh tolak. Di mana khalifah Abu Ja'far menganggap Imam Malik menyindir dia. Menyindir kerana di masa itu berlaku pemberontakan An-Nafsu Zakiyah. Hasan al-Asy'ari, keluarga Nabi yang duduk di Madinah, yang tidak mendukung Ja'far al-Mansur, ada pengikut dia, dan berlaku pertempuran. An-Nafsu Zakiyah dibunuh. Dibunuh dengan zalim. Madinah pun telah berkurung sehingga mayat keluarga Nabi ini kebomikan di rumah dia. Rumah dia dekat Masjid Sabak, iaitu mengalir ke Bukit Uhud. Kubur dia di situ, tapi orang tak tahulah, hilang. Kubur di situ, bukan kubur di Baqi'. Dan orang Madinah dipaksa supaya bai'ah Abu Ja'far al-Mansur. Jadi orang tanya Imam Malik, apa hukum tolak mukrah, tolak paksa? Imam Malik kata tak sah. Jadi dia agak gelar ke dia, bai'ah paksa tak sah. Dengan sebab itu Imam Malik ditangkap dan disebat. Hukuman sebat. Sehingga nak tercabut bau Imam Malik bin Anas. Imam Malik adalah imam mazhab Ahlussunnah, tapi mendukung keluarga Nabi. Yang Syiah. Kalau dia ni Syiah. Syiah dari segi politik, bukan dari segi fiqhnya berbeza. Berbeza fiqh. Kerana mazhab Syiah tidak menerima qiyas. Di mana sumber hukum Islam mengikut usul fiqh, iaitulah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah, tambah istihsan. Ada pula masalah mursalah dan sebagainya. Ini khilaf. Tetapi mazhab Syiah atrah pandangan keluarga Nabi, satu sumber daripada hukum Islam. Quran, hadis dan pandangan keluarga Nabi, salah satu daripada hukum Islam. Qiyas tak ada. Qiyas tak ada. Fiqhnya lain. Tapi dalam masalah politik, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mendukung keluarga Nabi. Bukan di mazhab Syiah, tidak. Ini kena faham. Syiah satu mazhab politik di masa itu. Dan mazhab fiqhnya furu' berlainan. Imam Syafi'i yang berada di Yaman zaman Harun al-Rashid, iaitu anak Abu Ja'far al-Mansur. Imam Syafi'i selepas Imam Abu Hanifah. Dia ni murid pada Imam Malik dan murid pada Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang jadi murid Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengaji Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Imam Syafi'i menjadi qadhi di Yaman. Dan orang mengaji dengan Imam Syafi'i di Yaman. Imam Syafi'i bersimpati dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Menganggap kezaliman terhadap keluarga Nabi ini satu jenayah yang mesti dilawan. Menyebabkan diperintah Imam Syafi'i ditangkap. Dirantai tangannya, dibelenggu dari Yaman pergi ke Iraq. Berapa ribu kilometer perjalanan dalam keadaan dirantai. Kerana menyokong Ahlul Bait. Bukan kerana mazhab Syiah. Ini kena faham. Ini pergolakan politik yang berlaku di masa itu. Dan kebetulannya di Iraq tu Muhammad bin Hasan al-Syaibani, murid Imam Malik. Imam Syafi'i juga murid Imam Malik. Sama-sama bertemu di Madinah. Sama-sama murid Imam Malik. Tapi Muhammad bin Hasan al-Syaibani lebih tua daripada Imam Syafi'i. Dengan pengaruh Muhammad bin Hasan al-Syaibani di hadapan Harun al-Rashid, Syafi'i menunjukkan kepintarannya berhujah, Syafi'i dibebaskan daripada
belenggu. Siapa begitu? Imam Ahmad bin Hanbal, zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun anak Harun Rashid, dan zaman Al-Mu'tasim dipenjara, disebat kerana menentang pandangan Mu'tazilah yang dianut mazhab Abbasiyah itu. Namun Imam Ahmad memaafkan Mu'tasim. Yang menjaga Mu'tasim ini berjasa mengalahkan Kristian di Amuriah kerana menghina seorang perempuan Islam. Disuatkan al-Darah. Mu'tasim membebaskan Imam Ahmad. Dan banyak lagi ulama-ulama lain. Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in dipenjara. Zaman Harun Ar-Rasyid dipenjara kerana mendukung Ahlul Bait, bukan kerana dia Syiah. Tidak. Dengan sebab itu sampai sekarang pun orang Syiah tetap menyanjung mazhab ini, menyanjung imam mazhab ni kerana mereka mendukung Ahlul Bait walaupun mazhabnya lain. Tapi ahli sunnah yang kebelakangan ni mengkafirkan semua Syiah. Itu sudah silap, sudah terlanjur. Tak dinafikan ada yang sesat, cabang-cabang yang akan kita baca kemudian. Mesti teliti dalam masalah ini. Apa yang berlaku pada ini ialah agenda barat untuk merosakkan umat Islam. Apabila berlaku tekanan sehingga ada yang berhijrah menyelamatkan diri ke tempat yang jauh, atau tersembunyi, ada pula yang sudah jauh dari pusat pengajian para ulama di masjid-masjid dan bandar-bandar, menyebabkan Ahlul Bait berhijrah, termasuk di rantau alam Melayu ni. Sebab itu di alam Melayu, di utara Afrika, ada Tok Said, ada Ahlul Bait. Mereka adalah daripada zuriat Nabi. Ini kerana tekanan di zaman Abbasiyah, zaman Amawiyah, menyebabkan mereka berhijrah. Tak berhijrah saja, mereka menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Dan pengaruh mereka berkembang di seluruh pelosok dunia. Bahkan dalam masyarakat Melayu pun ada juga pengaruh-pengaruh itu. Toka Ali, Kacik Fatimah. Mana ada pohon Kacik Fatimah di Mekah? Mana ada pohon kayu Toka Ali di Mekah? Ini pengaruh Ahlul Bait yang mempengaruhi masyarakat setempat. Ini ialah talian yang kita kena. Sampai begitu sekali. Ini kerana penghijrahan Ahlul Bait ke seluruh pelosok dunia bila mereka ditindas. Dan menyebabkan bila jauh daripada pusat pengajian, timbullah mazhab-mazhab baru. Ada yang bersama dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang mazhab sendiri, Zaidiyah, dan macam-macam lagi cabang-cabang yang kita baca kemudian. Jadi kita berhenti sekarang ini, kita sambung lagi kerana ceritanya panjang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Syiah. Apabila berlakunya tekanan sehingga ada yang berhijrah, tekanan terhadap keluarga Nabi SAW oleh kerajaan Amawiyah dan Abbasiyah, kerana takut kepada pengaruh mereka itu pada saatnya, menyebabkan ramai yang berhijrah menyelamatkan diri ke tempat yang jauh atau bersembunyi sehingga ke Morocco, termasuk di Asia Tenggara ni yang masih ada keturunan Ahlul Bait, tak dinafikan, termasuk di Asia Tengah, kerana mereka menyelamatkan diri daripada tekanan.
Ada pula yang jauh dari pusat pengajian para ulama di masjid-masjid dan bandar-bandar. Dan ada juga yang berdakwah dan berjihad di tempat yang jauh, menyebabkan berlakunya ijtihad yang berbeza. Pada awalnya dalam masalah fiqh, pelantikan khalifah sahaja. Dalam mazhab Sunni, adanya mazhab para sahabat, seperti para khulafa Rasyidin di zamannya, dan sahabat-sahabat yang ditugaskan pada masa dan daerahnya. Di zaman kemudian, ketika berlakunya pergolakan, para sahabat pula berada di daerah yang berlainan dan jauh perjalanannya. Maka ada kalangan ulama para sahabat seperti Ahlul Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat yang berjumlah beribu-ribu orang berpindah ke seluruh pelosok dunia. Ada yang masih berada di Madinah seperti Zaid bin Thabit, Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair dan lain radhiyallahu berada di Mekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berada di Taif. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang berada di Mesir. Sahabat yang berada di Yaman, seperti Mu'adz bin Jabal dan lain-lain. Di Syam dan lain-lain berkhilaf dalam hukum far'u, hukum cabang. Begitu juga di kalangan ulama Ahlul Bait, kalangan keluarga Nabi. Ulama-ulamanya di kalangan generasi as-salaf, seperti Ibn Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu. Dan berbeza pendapat dengan Imam Zaid bin Ali bin Zainal Abidin radhiyallahu anhuma. Khilaf ini berlaku dalam masalah cabang, masalah far'u di kalangan para sahabat kerana masyarakat yang berbeza, situasi yang berbeza, menyebabkan masalah far'u berbeza. Masalah rukun Islam sama, dasar-dasar Islam sama saja. Contohnya masalah sembahyang lima waktu sama, sembahyang lima waktu wajib. Sunni, Syiah sekarang ni sama, pada asalnya begitu. Termasuklah kalangan sahabat, belum ada mazhab empat lagi. Sebenarnya mazhab bukan empat saja dalam Islam ni. Mazhab para sahabat radhiyallahu anhum. Mazhab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mazhab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mazhab Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mazhab bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mazhab Ibn Abbas, mazhab Ibn Mas'ud, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Anas bin Malik, Mu'adz bin Jabal. Ada mazhab, bukan mazhab empat itu saja. Terdapat khilaf dalam masalah cabang. Contohnya masalah qunut. Nabi berqunut nazilah ketika berlakunya peristiwa Ar-Raji' dan Bi'r Ma'unah, ketika sembahyang. Ada mazhab yang tak ada pada masa Nabi baca qunut itu. Ada mazhab yang mengaitkan bahawa Nabi baca qunut kerana sebab-sebab Bi'r Ma'unah. Ada mengatakan tidak, tiap sembahyang subuh ada qunut. Ini khilaf. Tapi sembahyang waktu tak ada beza. Itu juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Adakah daripada Fatihah ataupun tidak? Ini khilaf. Khilaf kalangan ulama. Maka ada ulama mengatakan baca Quran. Ma tayassara minal Quran. Baca apa saja ayat Quran. Ada ulama begitu. Ini mazhab para sahabat. Termasuk dalam mengambil wudu. Contohnya khilaf dalam masalah bacaan.
فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Bila kamu nak semayang, hendaklah kamu basuh muka kamu, tangan hingga dua siku, sapu kepala. Wamsahu biru'usikum, dan sapu kepala. Wa arjulakum, ada yang baca wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum. Yang baca wa arjulikum sapu kaki, tak basuh. Baca wa arjulakum basuh kaki. Ini khilaf dalam masalah orang, bukan sahaja di kalangan mazhab yang kemudian termasuk kalangan sahabat. Walaupun di sana ada hadis yang mendukung kaki kena basuh. Hadis wailul lil aqab, celaka dan neraka bagi mereka yang tak rata basuh kaki. Ada hadis itu. Hadis ni dipertikai. Ada ulama mengatakan ini hadis sahih. Ada kata ulama kata bukan hadis sahih. Dan ada ulama tak sampai hadis ni pada dia. Ini timbul kekeliruan dalam masalah cabang. Ini tidak menyebabkan rosaknya akidah. Mereka yang jahil tak tahu sejarah bertengkar dalam masalah ini. Para sahabat di Allah juga berkhilaf antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Di mana khilaf ini kadang-kadang menjadi satu kelonggaran kepada Islam. Berlaku keadaan terdesak, maka pandangan-pandangan ini boleh kita pakai. Cuma mazhab ini tidak dibukukan. Masa itu tak ada lagi kertas. Tulis pada berulang, pada batang tamar, pada tulang. Tak ada kertas. Mazhab Pak yang ada ni zaman sudah ada kertas. Sudah mengarang kitab-kitab. Di sana ada mazhab sahabat, mazhab tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it 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 tabi'in. Ulama sudah berkembang ke seluruh pelosok dunia. Bukan sahaja di kalangan Sunni, cuma di kalangan Syiah. Berpecah pada Ithna Asyariyah kepada Zaidiyah dan berpecah lagi berpuluh-puluh mazhab. Ibadhi begitu juga. Khawarij berpecah berpuluh mazhab. Banyak mazhab dia. Ini mesti kita tahu. Jangan kita letak satu bakul. Tak boleh. Selepas zaman sahabat, ada pula zaman tabi'in yang terdiri bermadrasah para sahabat seperti Sa'id bin Al-Musayyab ataupun Al-Musayyib. Dia baca Musayyib, terkenaan Musayyab. Ini tabi'in. Sa'id Musayyab ini duduk di Madinah. Dia dekat dengan ulama-ulama sahabat di Madinah. Al-Hasan Al-Basri duduk di Iraq. Ada mazhab dia. Iraq dengan Madinah berapa ribu kilometer. Masa itu bukan ada telefon. Bukan ada handphone. Bukan ada internet. Sa'id bin Jubair. Ini ulama tabi'in. Urwah bin Az-Zubair. Ini anak Zubair bin Awam. Ulama juga. Anak saya orang Aisyah. Banyak riwayat Aisyah. Diktim oleh Urwah. Ini anak saudara dia. Anak penakaan dia. Qatadah Ibn Sirin. Lain-lain. Ibn Sirin ada mazhab dia. Cuma Ibn Sirin ini lebih masyhur dalam ta'bir mimpi. Masalah fiqh tak berapa masyhur. Ta'bir mimpi memang handal Ibn Sirin ini. Masalah fiqh qaul dia dhaif. Di antara qaul dia dipakai oleh Syiah. Ni qaul dia. Antaranya ialah dia boleh jamak sembahyang masa sibuk. Duduk di rumah masa mukim dia jamak sembahyang. Ibn Sirin kata. Kerana Nabi pernah jamak dan khasar sembahyang dengan tidak ada hujan, tidak ada apa-apa sebab Nabi jamak dan khasar sembahyang. Ada ulama mengatakan pada masa berlakunya perang Khandaq. Ada keadaan darurat. Tapi Ibn Sirin berpendapat begitu. Dan pendapat Ibn Sirin disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Mahzab. Rojok kitab Majmu' Syarah Mahzab, kitab mazhab Syafi'i, ada pandangan Ibn Sirin. Dan orang Syiah pakai mazhab ini. Syiah ambil ini.
Ini bukan masalah, kerana dia menganggap itu pandangan dia. Pandangan dia. Jadi kita tak bolehlah nak jamak di rumah je. Jadi jamak di rumah ni terlalu tu sangat. Tapi dalam keadaan darurat, bagi orang sakit umpamanya, payah nak ambil wudu, sakit yang tenat, boleh pakai mazhab ini. Kerana ada ulama yang mengatakan begitu. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh lah. Ini kita kena faham. Ini mutaakhir. Ibn Sirin. Ibn Sirin ni dia masyhur dalam ta'bir mimpi. Dalam masalah hukum hakam dia tak masyhur. Tapi dia adalah ulama tabi'in. Riwayat dia adil. Bukhari, Muslim, Sunan Sittah. Ada riwayat hadis dia. Bukan calang-calang. Dan para ulama mazhab empat mazhab yang terkenal pula di zaman mutaakhir selepasnya. Dan banyak mazhab yang tidak terkenal dan menonjolnya ulama mujtahid dalam satu mazhab. Satu mazhab ada ulama pula yang mujtahid. Lain pendapat mazhab dia sendiri. Seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain dalam mazhab Hanafi. Abu Yusuf ni ialah murid pada Abu Hanifah, murid Imam Hanafi. Muhammad bin Asy-Syaibani murid Imam Hanafi dan murid Imam Malik. Rakan Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i mengaji Muhammad bin Asy-Syaibani. Lebih tua pada Imam Syafi'i. Ada mazhab dia. Dia adalah mazhab Hanafi yang terkenal. Abu Yusuf ni terkenal di buku dia Al-Kharaj. Sistem keuangan Islam. Ditulis buku tentang keuangan Islam. Tentang zakat, tentang cukai, tentang hasil. Ditulis zaman Abbasiyah. Terkenal buku dia ni. Abu Yusuf. Muhammad bin Asy-Syaibani ada kitab dia. Ini ulama mujtahid. Al-Jassas dan Syahnun dan lain mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada mujtahid dalam mazhab dia. Lain dari Imam Malik. Al-Jassas, Syahnun. An-Nawawi, Ibnu Hajar, Imam Al-Haramain, Al-Juwaini. Dan lain-lain dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada ulama mujtahid mazhab Syafi'i. Lain dari mazhab Syafi'i. Nawawi, Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dulu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami. Dua-dua ni mazhab Syafi'i. Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ini ulama mazhab Syafi'i. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Nujim dan lain-lain dalam mazhab Hambali. Ini mujtahid dalam mazhab dia. Walaupun kita tengok pandangan dia pelik, pandangan dia luar biasa pada mazhab kita. Itu cerita lain, masalah faraq. Jangan kelahi. Kerana ulama mazhab ni tak kelahi sama mereka. Tak berpalah. Mereka berfikiran terbuka. Dan mereka alim. Kita yang tak alim ni ikutlah mana-mana mazhab. Jangan pilih mudah-mudah, tapi pilih yang kuat hujahnya. Mazhab Daud Az-Zahiri. Ini mazhab berasingan. Ini ahli sunnah. Luar mazhab 4. Daud Az-Zahiri. Dan Ibnu Hazmin. Ini dua mazhab 4. Dua mazhab 4. Dan berkhilaf dalam masalah usul fiqh. Kerana sumber hukum Islam mengikut ilmu usul fiqh ialah mengikut jumhur ulama ialah kitab iaitu Quran, sunnah, hadis Nabi SAW, ijma' dan qiyas. Ini mengikut pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Ibnu Hazmin dengan Daud Zahiri, Quran dan hadis saja. Hadis sumber hukum. Ijma' itu ijtihad. Boleh jadi lain pendapat. Ini dia adalah kalangan Sunni. Apa yang menarik semua mengaku dia Sunni. Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah kata dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang Khawarij kata dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini satu hal. Satu bab pula mengaku. Kita akan bincang. Perbalahan dalam perkara khilafah, kepimpinan negara yang mencetuskan peperangan. Dan gugurnya para syuhada juga memberi kesan kepada kembangan ilmu Islam. Ada yang terlalu marah dan ta'assub sehingga tidak menerima riwayat dan ilmu pihak yang menentangnya. Sampai mereka mencipta hadis-hadis maudhu', hadis palsu. Dan fatwa yang salah dalam perkara akidah, syariat dan akhlak, ini sudah sesat. Ada. Sehingga mempengaruhi ilmunya. Namun ada kalangan para ulama yang berusaha
menafikan riwayat yang sahih, menafikan dengan ada riwayat yang sahih, dhaif dan bohong sehingga ada yang menjadi sesak, salah dan salah dan sesat. Ada. Tak dinafikan. Tapi ini masalah yang kita kena bincang. Ahli ilmu saja yang boleh bincang. Dia bermula dengan masalah pertelingkahan selepas wafatnya Sayyidina Osman, gugur syahid dalam fitnah berlakunya peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah yang kita baca minggu lepas. Ali sebagai ketua negara yang sah, yang dipilih menjadi ketua negara. Muawiyah, keluarga Sayyidina Osman, menuntut darah Sayyidina Osman kerana dibunuh dengan zalim. Ali kata tak boleh. Kalau dia bertindak akan jadi huru-hara negara. Kerana yang terlibat dengan pembunuhan ni orang yang berpengaruh, ketua-ketua kabilah. Ini jadi khawarij pada akhirnya. Memang betul, Sayyidina Ali isyhad itu betul. Jadi khawarij. Kalau tak ditangani akan jadi huru-hara dunia Islam. Dan kita menghadapi musuh yang mengepung dunia Islam pada masa itu. Sayyidina Ali menangguhkan hukuman. Muawiyah nak hukum juga. Kerana Sayyidina Osman dizalimi, maka berlaku. Tak dinafikan bahawa dalam bab ini Sayyidina Ali betul. Kerana Ammar bin Yasir berperang pada Sayyidina Ali. Muawiyah salah. Tapi dia tetap sahabat Nabi. Sahabat ada adik ipar Nabi SAW. Habibah, kakak dia berkahwin dengan Nabi SAW. Yang hukum dia keluar daripada Islam. Salah. Ini kena. Tapi di sana, bila berlaku perbalahan ini menyebabkan hukum yang diberi oleh ulama yang menyokong tak diterima pihak ini. Hukum yang pihak ini bagi, yang ini ulama ini tak terima. Hadis ni tolak. Ini timbul masalah nikah muta'ah sebagai contoh. Nikah muta'ah di sisi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan ulama ibadhi khawarij dan ulama zaidiyah syiah mengatakan haram nikah muta'ah. Tetapi mazhab Isna Asyariyah menghalalkan nikah muta'ah. Nikah muta'ah ni ialah nikah kontrak. Dalam tempoh sekian masa, batal nikah itu. Pada awal Islam ada nikah muta'ah ni, tapi dinasahkan oleh Nabi SAW. Hadis yang menasahkan ini, Isna Asyariyah kata ini Sayyidina Umar yang pandai-pandai. Bukan hadis Nabi. Tapi belah ni kata ini hadis Nabi. Zaidiyah Syiah juga mengatakan ini haram nikah muta'ah. Begitu juga dalam masalah nikah misyar. Misyar nikah tanpa beri nafkah, tanpa balik ke rumah. Lepas nikah tinggal. Ini berlaku. Lepas berkahwin tinggal. Tak ada hubungan keluarga, mudah-mudah begitu saja. Ada ulama mengharamkan, ada ulama kata halal, ada ulama kata makruh. Nikah muhallil. Muhallil ni orang Melayu kata nikah Cina buta. Bila talak 3, maka dia tak boleh kahwin dengan suami yang pertama kecuali dia kahwin lain. Kadang-kadang dia pasang, cari orang lelaki beri upah, kahwin nak kahwin semula. Talak 3. Nikah muhallil. Masyarakat Syafi'i ini menghalalkan, mengharamkan nikah tu sah. Ambil upah tu haram. Ambil upah apa ni Cina buta ni haram. Nikah tu sah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab yang kata tidak sah nikahnya. Tidak sah nikahnya. Ini khilaf mazhab. Bukan saja yang bertengah, termasuk muhalli, termasuk misyar. Ini yang kita kena faham. Kemudian kita pandai-pandailah. Memanglah. Yang kita tengok hujah dia tak kuat, jangan kita terima walaupun mazhab apa sekalipun. Perlu dipahami ada yang salahnya dalam perkara ijtihad. Yang tidak mengeluarkan dirinya dari iman dan Islam. Hanya sekadar fasik saja. Dan yang sudah keluar daripada Islam, walaupun mengaku Islamnya ada juga. Contohnya, mazhab Syiah mengatakan Sayyidina Ali jadi Nabi. Ada Syiah mengatakan begitu. Sayyidina Ali jadi Nabi. Ada. Kata Syiah. Tapi bukan semua Syiah. Bukan semua Syiah. Ada Syiah mengatakan Sayyidina Ali ni jadi Nabi. Ada Syiah mengatakan Quran yang ada ni tak betul. Quran tu yang ada ni diubah. Itu sudah mutawatir. Ada, tak dinafikan. Tapi bukan semua. Yang kita pukul semua kafir belaka Syiah,
kafir semua khawarij. Itu tidak boleh. Ini kena hati-hati, kena hati. Dan dia ada fiqh. Syafi'i ada fiqh dia, Maliki ada fiqh dia, Hanafi ada fiqh dia, Maliki ada fiqh dia, Ibnu Hazmin ada fiqh Al-Muhalla, fiqh dia, Isna Asyariyah ada fiqh dia, Mazhab Zaidiyah ada fiqh dia, Ibadiyah ada fiqh dia. Ada fiqh masing-masing, kitab fiqh tu ada. Dan kitab tu tebal-tebal, besar kitabnya. Dan dikaji hujah-hujahnya. Dan ada kitab yang fiqh perbandingan. Kita akan baca kemudian. Ada yang jahil. Tapi ramai juga yang jahil. Diampun oleh Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba kerana jahilnya. Yang jahil diampun oleh Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita menyelamatkan mereka yang jahil ini. Membetulkan mereka yang salah. Mereka yang salah ini kita akan betulkan. Betul dengan hujah. Bukan dengan perang. Bukan dengan perang. Dengan hujah. Dan sebab itu tak berlaku perang zaman Abbasiyah, zaman Amawiyah ni. Tak berlaku perang banyak. Berlaku hujah. Perang dengan orang bukan Islam je. Dengan mazhab-mazhab ni tak perang. Perang sikit sangat je. Sekarang, bahkan bila perang sekalipun Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Orang tanya Sayyidina Ali. Bagaimana puak-puak khawarij ni? Amusyrikunahum? Orang tanya Sayyidina Ali. Adakah mereka ini orang musyrikin? Puak-puak khawarij yang perang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, la min asyirki farru. Tidak. Mereka lain daripada syirik. Mereka tidak syirik. Tanya, amunafiqun? Adakah mereka itu munafik? Puak-puak khawarij ini? Sayyidina kata, la. Li'anna al-munafiqin la yadhkurun Allah illa qalila. Mereka tidak munafik. Kerana orang munafik ini tak berzikir. Mereka kan kuat berzikir, khawarij ini. Beribadat, tahajud, sampai pucat, sampai kerang dari. Kuat dan semayang. Mereka tidak munafik. Fama haluhum. Otak Sayyidina Ali. Dah, nak kata apa? Mereka ni. Musyrikin tidak, munafik tidak. Nak kata apa? Sayyidina Ali kata, ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kita yang melampau terhadap kita. Sayyidina Ali kata. Mereka saudara kita yang melampau terhadap kita. Sesuai alis dengan kata, uqtuluhum muqbilin watrukuhum mudbirin. Kalau mereka hadap kita, perang. Mereka lagi, jangan kejar. Jangan kejar. Biar mereka lagi. Kalau mereka diam, jangan berperang dengan mereka. Ini sikap Sayyidina Ali pada masa itu. Tapi sekarang ini tidak. Orang putih bersenjata, kita berperang. Mereka bersenjata, kita berperang. Orang ini bersenjata, berperang. Ini Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ini yang alim, sahabat yang alim, khulafa Rasyidin. Yang diserang oleh khawarij dan dibunuh oleh khawarij. Bunuh Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali, dia sabar. Sikap dia begitu. Jadi, janganlah terlanjur sangat lebih pada Sayyidina Ali lagi. Itu tidak boleh. Jangan terlanjur. Keadaan yang berpanjangan masanya dan makin jauh, tempatnya muncul pula firqah akidah yang sesat. Menyebabkan pengikut-pengikut yang cetek ilmunya berpecah pula dalam perkara akidah di luar generasi as-salaf dari ahli sunnah dan ahli bait. Salaf ni ada ahli sunnah dan ada ahli bait. Mereka adalah salaf. Ja'far as-Sadiq, An-Nafs az-Zakiyah, Musa al-Kazim. Ini ya ulama-ulama salaf yang kita kena faham. Imam Syafi'i itu masuk salaf. Maliki, Hanafi, Hanbali ini generasi abad yang pertama, yang kedua hingga yang ketiga hijrah. Dia anggap sebagai kaum salaf. Ini. Jangan yang kemudian pada itu berlaku. Kemudian lepas kemudian ini berlaku Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Batiniyah dan segala cabangnya masuk dalam masyarakat. Bukan saja masyarakat Syiah, Khawarij yang jauh daripada ulama, termasuk mereka ahli sunnah. Contohnya Ayyapi yang dibesur. Ahli sunnah lah. Kan orang besur ahli sunnah kan? Tapi Ayyapi seorang je. Tak kata nak kata semua orang besur ikut Ayyapi belaka. Ini jangan. Jangan kita tersaja, tidak boleh. Itu silap. Akhirnya Syiah dan Khawarij juga berpecah mazhab-mazhab yang banyak. Ada yang sederhana dan ada yang melampau.
sehingga terkeluar dari golongan orang-orang Islam. Di antara mazhab-mazhab yang sederhana dan ditakrifkan ke dalam umat Islam juga ialah kalangan Syiah, ialah mazhab Az-Zaidiyah dan Al-Imamiyah. Ini ada kitab-kitab fiqh dia. Di kalangan Khawarij pula mazhab Ibadhi. Mazhab Zaidiyah ni pengikut dia banyak di Yaman. Di Yaman banyak mazhab Zaidiyah. Termasuk di Nusantara. Di Malaysia, di Indonesia masih ada Zaidiyah. Kalangan Syed ni. Dia sebagian tu Zaidiyah tu. Cuma fiqh dia dekat dengan mazhab Syafi'i. Dekat mazhab Syafi'i. Dan Imamiyah ni ya di Iran, di Iraq, termasuk di selatan Lebanon, sedikit di Pakistan, di Asia Tengah. Mazhab Imamiyah. Ini dianggap sebagai orang Islam. Mereka pergi haji ke Mekah tiap-tiap tahun, ramai-ramai. Cumanya kadang-kadang mereka lain dengan kita. Sembahyang banyak selawat sangat. Banyak selawat. Kita tahiyat selawat. Dia tiap masa ada selawat sembahyang dia. Itu cara dia lah. Dia anggap sebagai ahli Islam. Di kalangan Khawarij pula mazhab Ibadhi. Ibadhi ni di Oman. Di Oman, di Zanzibar. Zanzibar pula. Zanzibar ni dekat dengan Tanzania. Zanzibar. Termasuklah di Morocco ada. Di Algeria masih ada pengikut Ibadhi. Kalangan Amazigh Barbar. Mazhab Ibadhi. Dan ada fiqh dia sendiri. Ada fiqh sendiri. Perlu disedari bahawa beberapa orang ulama Syiah, Imamiyah dan Zaidiyah dimasukkan riwayat dan pandangan mereka dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah seperti tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Alusi, Ibnu Katsir dan lain-lain. Memasukkan pandangan ulama-ulama yang muktabar daripada mazhab Imamiyah dan Zaidiyah. Ini kita kata tafsir. Juga termasuk dalam kalangan mereka riwayatkan hadis-hadis oleh muhaddisin, ulama hadis ahli sunnah. Dalam Sunan Sittah. Ada ulama-ulama mereka. Ini Syiah dalam Sunan Sittah. Ada riwayat mereka. Jadi kita duk pakai Sunan Sittah. Nak hukum semua Syiah tu kafir. Tidak boleh. Ini kena teliti. Dan dicatatkan ijtihad mereka dalam kitab akidah, fiqh dan tasawuf dalam masalah furu'. Masalah cabang. Ada pula kalangan ulama Syiah, ada yang mengarang syarah kitab Ahlussunnah. Seperti As-San'ani di dalam mazhab Zaidiyah mengarang kitab Subulus Salam. Syarah Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ibn ulama Ahlussunnah. Kitab hadis Bulughul Maram, kalangan Ibnu Hajar Al-Asqalani Ahlussunnah. Syarah dia dikarang oleh As-San'ani, mazhab Zaidiyah. Orang Zaidiyah tolong syarah kitab Ahlussunnah. Dan kita ni siapa petumbuk macam mana ni? Sedangkan di sana kalau kita baca dalam Rasulullah Salam tu Ali alaihi salam. Hormat dengan Ali macam Nabi alaihi salam. Bukan kitab Rasulullah Salam. Dalam tu ada pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Al-Hadawiyah, macam-macam. Pandangan-pandangan ulama disebut dalam tu Al-Imamiyah. Fiqh perbandingan disebut di kitab ini. Para mujaddid Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, kemudian Asad Banna, Ayatullah Al-Kashani dan Syekh Mahmud Saltut, rektor Universiti Azhar, Syekhul Azhar, berusaha mewujudkan perbandingan umat ahli Islam berbagai mazhab di abad yang lalu. Kemudian diikuti penubuhan Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah. Melakukan peranan besar bagi menyatukan umat dengan penubuhan Al-Shun Al-Islamiyah. Ditubuhkan tahun 1961 yang berpusat di Mesir. Dianggotai oleh kalangan ulama-ulama besar seperti daripada seluruh dunia, khususnya Jamiatul Azhar. Telah mengumpulkan Mawsu'atul Fiqh Al-Islami, Ensiklopedia Fiqh. 20 jilid lebih kitab ini. Ensiklopedia Fiqh dikumpul pendapat 8 mazhab yang ditulis dalam kitab yang muktabar, sama ada secara khusus atau dalam pengajian fiqh muqaran dengan mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zahiri daripada ahli sunnah, dan mazhab Zaidiyah dan Imamiyah daripada Syiah, dan mazhab Ibadhi daripada Khawarij, dengan kajian yang menunjukkan wujudnya khilaf
dalam masalah ijtihad yang tidak boleh dikeluarkan mereka daripada golongan umat Islam. Ini kena sedar, jangan kita mudah-mudah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Cukup kali, panjang dia punya pertanyaan.